同心祷告。 Kami sungguh bersyukur di Minggu Paskah ini kami dapat berkumpul di rumah Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. 我们在天上的父，我们感谢你，在这个复活的这个日子里，让我们弟兄姐妹能够积极在一起来庆祝你的复活。 Dan kami dapat merasakan hadirat Tuhan nyata memenuhi hati dan ruangan ini. 我们能够感受到你的莅临，你的同在，能够在这个地方，在我们每一个人的心里。 Kami semua rindu mendengar suara Tuhan mengajar kami. 主，我们每一个人渴慕听你的话语来教导我们。 Dan biarlah firman Tuhan ini dapat tertabur di tanah hati kami yang terbaik. 主啊，求你让你的话语能够撒种在我们每一个人好的这个心里面， Sehingga benih firman Tuhan itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. 让你的话语能够在我们生命当中能够结花。 Tuhan 开果。 Tuhan pakai hamba-Mu bersama dengan penterjemahnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 主啊，使用你传达你信息的仆人以及翻译你的姐妹，能够将你的话语传达的清楚明白。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告，阿门。 Ya, silakan duduk saudara-saudara. 弟兄姐妹们，请坐。 Selamat pagi saudara, Shalom. 弟兄姐妹们，复活节快乐。 Ya, puji Tuhan. Selamat Paskah juga bagi saudara sekalian. Saya membawa salam dan juga ucapan selamat Paskah dari keluarga besar STT Amanat Agung di Jakarta. 恭祝大家复活节快乐！我也代表这个大使命神学院的师生，向各位弟兄姐妹们问安，也向大家庆祝复活节快乐。 Saudara, terima kasih untuk terus mendukung STT-AA, STT yang adalah milik GKY, milik saudara juga. 我也感谢弟兄姐妹们都在支持我们贵堂所举办的这个大使命神学院。 Nah, hari ini setelah selesai ibadah, saya bersama Ketua Yayasan Amanat Agung Indonesia yang ada bersama dengan kita di ibadah hari ini akan bertemu dengan majelis dan berbicara tentang STT-AA lebih dalam lagi, saudara. 当这个机会结束以后呢，我跟大使命神学院的这个院长是吗？能够在机会当中过后呢，跟教会的知识们一起来讨论我们的这个神学院的一切圣工。 Ya, berharap ke depan GKY Medan akan lebih dekat dengan STT Amanat Agung dan kita bisa saling berkolaborasi di dalam pelayanan ini. 我希望呢，在以后的日子呢，我们神学院呢，跟我们的弟兄跟这个国语堂的教会有个这亲密的交通。 Saudara, di Minggu Paskah ini tema firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama adalah Love that makes all things new. Kasih yang membuat segala sesuatu menjadi baru. 今天我们的主题就是爱使万物更新。 Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-20. 我们来看约翰福音第24章。 Kita akan membacanya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18. 我们从第1节读到第18节。 Seorang lektor akan membacakan ayat-ayat ini bagi kita dan silakan saudara menyimak baik-baik. 有一位弟兄将为我们阅读。 Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ. Namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain penul yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya.
Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji Tuhan saudara untuk pembacaan firman Tuhan yang 我 telah 们请 dilakukan. 到此为止。 Nah, saudara, entah saudara pernah tidak mendengar kabar atau membaca tentang seorang anak pengusaha besar pada bulan Januari lalu di Indonesia ini meninggal dunia karena kecelakaan bermain ski di Jepang, saudara-saudara. 弟兄姐妹们，我们不知道你们是否曾经听到过呢？在印尼呢，有一位大企业家呢，他的儿子呢，在1月份的时候，在日本呢，玩这个滑雪的时候发生了悲剧，就是在那里死了。 Saudara, peristiwa ini sangat mengejutkan terutama bagi keluarga yang mendengar kabar ini. 所以这个消息呢，对这个家人的来说呢，是一个令他们吃惊的这个事情。 Anak ini baru berusia 17 tahun, anaknya pintar, mudah bergaul, punya masa depan yang sangat cerah, tiba-tiba pergi begitu saja dan meninggal karena kecelakaan itu. 这个孩子才17岁，他忽然的就这样的离开这个世界了。而且呢，这个孩子非常的乖巧，而且他有很多的天赋，但是呢，他就是这么的离开了世界。 Saudara, tentu di hati keluarganya, mama papanya, kakek neneknya itu merasa menyesal sekali kenapa harus mengizinkan anak ini pergi ke Jepang untuk bermain ski bersama dengan teman-temannya. 所以呢，这个孩子的家人就是他的祖父母、他的父母亲，他们非常的后悔。为什么呢？他们会准许他们的这个孙子是孩子呢，能够到这个日本呢去玩这个滑雪。 Nah, kalau kita mendengar kisah seperti ini, pasti kita akan mengatakan, wah, tragis sekali ya, gitu. 所以，当我们听到这件事情的时候，我们肯定就会说呢，这实在是一个悲剧。 Dan kita menyebut peristiwa yang tragis itu sebagai bentuk tragedi, saudara-saudara. 所以我们说呢，这是真正的一场悲剧。 Nah, tragedi itu adalah sebuah kisah tentang sesuatu yang pada mulanya indah, namun berakhir dengan kehancuran. 所以这个悲剧呢，在开始的时候实在是美好的事情，但最后呢，却给人带来了这个悲伤，所以就称为悲剧。 Dan seringkali itu terjadi akibat karena kesalahan kita sendiri atau kegagalan kita sendiri. 很多时候就是因为我们自己的错，或者是我们的失败而引起的， Baik dalam kita mengambil keputusan atau dalam kita mengambil tindakan. 或者是在我们做出决定，或者是我们做出行动的时候。 Nah, arti dari tragedi itu sangat terjelaskan dalam sebuah karya sastra klasik yang ditulis oleh William Shakespeare, seorang sastrawan berkebangsaan Inggris berjudul King Lear, saudara-saudara. 然后呢，有一个呢，这个英国的一个这个神学这个
文学家呢，他就是名叫威廉莎士比亚的，他写了一部经典的文学作品。Kisah ini bercerita tentang seorang raja tua bernama Lear itu memutuskan untuk membagi kerajaannya kepada ketiga anaknya. 所以他写的这个是一个故事呢，说一个国王呢，他要把他的王位呢给他的3个女儿。Dia punya 3 orang putri, semuanya perempuan, namanya Goneril, Regan, dan Cordelia. 他有3个女儿呢，叫 Goneril 以及什么 Regan。Ya, Goneril, Regan nggak apa-apa, bisa diterjemahkan. Ya, jadi namun pada waktu dia akan membagikan warisan itu, dia meminta masing-masing anaknya itu untuk menyatakan kepada dia seberapa dalam anak-anak ini mencintai dia, ayahnya. 所以当他的王位呢还未分给他的孩子之前呢，他希望他的孩子们表达了他们对他们自己的父亲呢，到底呢是有多大的爱心。 Nah, 2 anak yang pertama ini, saudara-saudara, mulutnya sangat manis sekali. Jadi bisa ngomong sesuatu yang indah, yang enak didengar, berlebihan, bahkan mengatakan tentang cintanya yang sebenarnya tidak tulus kepada papanya. 所以呢，2个女儿呢，她们就很会说出甜言蜜语的话语，说他们是多么的爱父亲。但是呢，其实他们的言语之间呢，并不是他们自己真正的内心的话。 Sedangkan Cordelia, anaknya yang ketiga itu, yang sebenarnya sangat mengasihi papanya, tapi dia tidak bisa ngomong manis gitu di mulutnya, sehingga dia ngomongnya tuh biasa aja, tapi jujur bicara kepada ayahnya bahwa dia sayang sama papanya ini. 但是他的第3个女儿呢，非常爱的父亲，但是呢，他不会说出甜言蜜语，所以呢，他只能够说出他心里的话，而且呢，很坦白的说出他心里所要想说的话。 Karena kesombongan dan juga kebutaan hatinya mungkin ya, Raja Lear ini merasa tidak puas, kecewa, dan bahkan tersinggung oleh kejujurannya Cordelia. 因为呢，这个国王非常的傲慢，所以呢，他觉得他不能够接受呢，他第3个女儿对他说出这么坦诚、这么坦白的话语。 Kenapa 他 kok 觉 dia 得他是被冒犯了。 Kenapa kok dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, yang manis seperti kakak-kakaknya? 为什么呢？第3个女儿呢，不能够像她的姐姐们一样呢，说出呢这么呢美好又好听的话语呢？ Lalu kemudian ayahnya ini dengan marah lalu mengusir Cordelia dan justru memberikan kerajaan itu hanya kepada 2 anaknya yang pertama. 所以这个国王非常的愤怒呢，就把他的王位呢给了他第一个女儿和第2个女儿。 Namun keputusan itulah menjadi awal kehancuran dari Raja Lear ini, saudara. 就是因为这个决定呢，给这个国王啊带来这个粉碎。 Raja yang sudah tua ini kemudian dipermalukan, kehilangan kekuasaan, dan bahkan akhirnya kehilangan kewarasan karena ulah pemberontakan 2 anaknya yang pertama itu. 那么这个国王呢，不但失去了尊严，而且呢，因为他们的女儿对他的不孝敬，反对他，以致他就心里非常的痛苦。 Lalu di tengah penderitaannya itu, Raja Lear ini mulai menyadari kesalahannya bahwa dia telah salah menilai kasih dari anak-anaknya, saudara. 然后呢，这个国王就开始觉悟到了，他呢在评判他女儿的事情上，他是已经错了。 Dan bodohnya dia justru membuang anaknya, anak bungsunya itu yang sebenarnya paling mengasihi dia. 更错就是他就是让他这么爱他的这个小女儿。 Saudara, pada akhirnya satu kali dia bisa bertemu lagi dengan Cordelia ini. 所以他实在很想呢见他这个小女儿， Tapi semuanya sudah sangat terlambat. 但是太迟了。 Karena Cordelia ditemukan dalam kondisi mati tergantung oleh karena perintah untuk membunuh Cordelia. 因为呢，这个小女儿呢被他们的姐姐呢被判处死刑了。 Nah, lalu kemudian raja ini merasa sedih sangat mendalam sekali. 所以这个国王呢深感觉得非常的伤痛。 Saudara, di dalam cerita itu dikatakan dia itu bahkan sampai meninggal sambil meratapi anaknya yang ketiga itu. 甚至在这个故事当中呢，写到呢这个国王呢，因着呢他对他女儿的死而深感悲痛，所以呢他就说了这么一段的话。 Nah, diceritakan di salah satu momen yang paling menyayat hati di dalam drama itu adalah ketika King Lear ini berkata, I might have saved her, now he is gone forever. Cordelia, Cordelia. Aku tuh harusnya bisa menyelamatkan dia, tapi sekarang dia telah pergi. Cordelia, Cordelia. Dia terus panggil nama anaknya sampai kemudian dia mati. 所以呢，他在这个要死亡之际的时候，他就是很伤痛，然后他就说出了一段伤感的话，就说本来呢我是可以救你这个脱离死亡的，但是现在你已经离我这么远了。
Oke, baik Bu. Jangan terlalu panjang kata Ibu. Jadi saudara, itulah tragedi saudara-saudara. 所以这就是一个悲剧了。 Ketika kita membaca dan mencoba memahami satu peristiwa tentang Yesus Kristus, 所以当我们在阅读呢，想要了解这个主耶稣的事迹的时候， sekilas mungkin kita melihat bahwa kematian Kristus itu seperti sebuah tragedi. 所以我们看主耶稣的死呢，好像是一场悲剧。 Yesus ditangkap tanpa melakukan kesalahan. 主耶稣并没有犯错，但是他却被捉拿了， Dia diadili secara tidak adil. 而且受到不公正的审判。 Ia disiksa hingga disalibkan. 他被虐待，而且被钉十字架。 Dan orang yang seharusnya menerima kasihnya itu justru menolak dia. 那个本来应该接受他爱的人，反而拒绝了他。 Bukankah itu seperti kisah tragis, seperti sebuah tragedi? 那么这不像一场的悲剧吗？ Banyak orang mengatakan bahwa kematian Kristus itu adalah tragedi terbesar sepanjang sejarah. 很多人说呢，主耶稣的死呢，是在历史上的一个最大的悲剧。 Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk berhenti sejenak dan berpikir dengan dalam, apakah betul memang kematian Kristus itu adalah sebuah tragedi? 所以今天早上呢，我要跟弟兄姐妹们一起来反思，就是主耶稣的死呢，是否是真正的一场悲剧？ Bukankah Kristus mati itu tidak disebabkan oleh kegagalannya? 因为主耶稣的死呢，并不是因着他失败而死， Tidak disebabkan juga oleh kesalahan dia gitu. 他并不是犯错而受死， Dia tidak membuat keputusan tragis atau tragic choice yang membawa dia pada kehancuran. 他的决定呢，并不是能够带来了给他带来了这个粉碎。 Sebaliknya Yesus merasa sadar betul dan sukarela masuk di dalam kematian itu demi menebus dosa manusia. 其实呢，是主耶稣他意识到呢，而且他也知道呢，他必须要走上十字架的道路，为的是要拯救我们人类。 Bahkan dari sejak awal berinkarnasi, Yesus tahu misinya itu apa dalam hal menyelamatkan manusia. 从道成肉身开始，他将在拯救人类。 Jadi meskipun dia menderita, tapi tidak ada yang salah dengan penderitaannya itu. 所以他虽然是在这个苦难当中，但是他在这个苦难当中并没有犯错。 Yesus pun tidak pernah menyesali keputusannya untuk mati bagi saudara dan saya. 主耶稣呢，并没有呢，为着你我而受死呢而后悔。 Bahkan keputusan untuk mati, menderita, disalib bagi manusia itu pun tidak pernah dia sesali sama sekali. 而且呢，他为我们受死在十字架上，他也从来没有后悔过。 Jadi bagaimana mungkin kita menyebut kematian Kristus itu adalah tragedi? 所以我们怎么能够说呢？主耶稣的死是一场的悲剧呢？ Apalagi jika kemudian dia menyimpulkan dalam slide saya selanjutnya itu dikatakan bahwa ketika dia mengakhiri kematiannya itu, penderitaannya itu dia katakan sudah selesai, it is finished. 特别是呢，他在十字架上的最顶峰的时候呢，就是当要断气的时候，他说了一句话，就是成了。 Saudara, apakah kita melihat bahwa Yesus itu mati dalam kondisi seperti Raja Lear yang sangat menyesal sekali ketika dia melihat anaknya itu mati dan kemudian dia juga mati di dalam penyesalan? 是否呢？主耶稣的死就像刚才我说的这个故事的过往一样，因为他是为着他女儿的死而深感悲痛，然后呢，他就死去了。那么我们的主耶稣是不是以这样的这个死呢？这样的态度来面对死亡呢？ Saudara, justru pernyataan sudah selesai itu sangat jelas menegaskan bahwa kematian Kristus itu adalah tanda selesainya sebuah misi, mission accomplished. 其实呢，主耶稣呢说成了，就是说那已经完成了一项的使命。 Jadi ini bukan tragedi 所以呢，不是一场的悲剧， dan ini bukan kematian yang tragis. 而且呢，它不是真正的死于悲剧当中。 Meskipun kita melihat begitu menderitanya dia menanggung dosa kita. 所以他们看到呢，他为了担当我们的罪的时候，他实在是非常的痛苦。 Jadi kalau bukan kematian itu yang tragis itu siapa dan apa? 那么呢，他不是因着这个死亡就产生了这个悲剧，那么成为悲剧的是谁呢？ Saudara, yang tragis itu adalah manusia, adalah saudara dan saya. 所以这个悲剧呢，就是我们人类，就是你和我。 Kitalah yang hidup di dalam kisah yang sangat rusak karena dosa itu. 因为我们是生活在这个败坏的世界当中， Kitalah orang-orang yang selalu melakukan pilihan-pilihan yang salah dalam hidup ini. 因为在我们生活当中，时常在选择的事情上错了。 Kitalah orang yang kalau kita ingat-ingat kehidupan kita ini mungkin banyak sekali menyesalnya. 有可能呢，当我们想到我们的人生的时候，有很多事情是让我们能够后悔的。 Dan itu sebabnya kalau saudara ingat apa yang Yesus katakan kepada perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisi kematian Yesus pada waktu dia jalan menuju salib.
所以我们看到呢，当主耶稣要走向这个十字架的时候呢，他对那些妇女们所说的话。 Dan Yesus katakan, hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. 所以耶稣对他们说：“嗨，妇女们，你们不要为我而哭泣，而是要为你们自己和你的儿女们来哭泣。” Saudara, mungkin kita sama dengan perempuan-perempuan Yerusalem itu, ketika kita mengingat tentang kematian Yesus, kita merasa kasihan dengan Yesus yang tergantung di salib itu. 有可能呢，我们也像这个在耶路撒冷的妇女们一样，当我们看到主耶稣被钉十字架的时候，我们非常的伤心，也非常的伤痛。 Saudara, kita merasa sedih, kita merasa terharu, kita merasa terhenyak dalam kesunyian kematiannya itu, kita lihat dia begitu menderita. 因为呢，当我们看到主耶稣被死在十字架上的时候，这么悲惨的情面呢，我们呢感到非常的感动。 Lalu kalau kita ingat bagaimana dia menderita, kita jadi nangis kan saudara. Kita jadi nangis karena melihat penderitaannya. 所以当我们看到主耶稣的受苦的时候，我们就会哭了。 Saudara, sesungguhnya sama seperti kepada perempuan Yerusalem itu, Yesus akan mengatakan, jangan tangisi aku, tapi tangisi dirimu sendiri. 所以呢，主耶稣呢就对这个妇女们所说的话，今天也是对我们说呢：你们不要为我而哭，要为你们自己而哭。 Saudara, Yesus datang bukan untuk menjadi korban tragedi sehingga penderitaan dan kematiannya harus disesali dan ditangisi. 因为主耶稣呢，并不是因着悲剧而死，而为他的受，所以他不必要为他所受的死而感到悲伤。 Justru sama seperti yang Yesus katakan, dalam peristiwa ini yang harus ditangisi itu adalah diri kita sendiri yang hancur tragis karena dosa. 所以呢，主耶稣说呢，我们应该为自己而哭呢，因为我们是因为我们是罪人，所以我们要为着我们的这个为罪而死的这个悲剧而死而感到伤痛。 Pernahkah saudara menangisi diri saudara sendiri karena begitu sulit untuk tidak lagi membenci orang atau dendam kepada orang 所 misalnya? 以当我们感觉到呢，我们很难去原谅别人、去爱别人的时候，你是否感觉到你非常的这个很难做出这个决定？ Pernahkah saudara menangisi diri saudara sendiri karena nggak bisa berhenti berbuat dosa yang itu lagi, yang itu lagi? 你是否曾经这么的想过呢？因为你无法呢停止，你再去犯这个罪、犯那个罪。 Jadi sebenarnya setiap kali Jumat Agung datang, Paskah datang, atau setiap kali kita ingat tentang kematian Kristus, yang harus kita tangisi itu adalah diri kita sendiri. 所以呢，当每逢呢在这个受难节的这个复活节我们庆祝的时候，我们呢是应该为自己而哭。 Jadi kalau penderitaan Kristus itu dilakukan justru untuk mengakhiri tragedinya kita, 其 saudara-saudara. 实呢，主耶稣的死呢是为了要结束我们的悲剧，弟兄姐妹们。 Itulah yang ingin diperlihatkan dengan jelas oleh Yohanes di dalam bacaan yang kita renungkan di Minggu Paskah ini. 所以呢，这就是约翰呢，他能够看到这一点，也是今天早上我们所要默想的。 Di sini Yohanes menuliskan bahwa pagi itu ketika hari masih gelap, itulah pagi di hari ketiga ketika Yesus disalibkan. 所以呢，这里说呢，当天还黑的时候呢，这个约翰呢就已经来到这个坟墓。 Saat itu Maria Magdalena datang ke kubur Tuhan dengan harapan bahwa dia bisa merempah-rempahi tubuh Yesus sesuai dengan hukum Yahudi. 所以呢，那天早上呢，玛利亚清早就来到坟墓前，是为了要遵守呢他们犹太人的这个法律呢，就是要给主耶稣抹上，在给主耶稣的尸体呢，膏上这个香料。 Jadi sama sekali tidak ada di pikirannya Maria tentang Yesus yang bangkit di pagi itu. 所以呢，玛利亚在她的思想里面没有完全想到呢，主耶稣会复活。 Itu sebabnya kenapa dia sangat terkejut dan bingung ketika melihat batu penutup kubur itu dan tubuh Yesus tidak ada di dalam kubur itu. 所以当他看到石头呢从坟墓挪开了之后，他就非常的惊，而且很惊讶。 Jadi saat itu dia cepat-cepat ingin ketemu dengan murid-muridnya dan memberikan informasi bahwa tubuh Yesus itu diambil orang. 所以呢，他就去找主耶稣的门徒说呢，主耶稣的尸体呢是被人移走了，挪走了。 Saudara, kalau saudara perhatikan ya bagaimana Yohanes memberikan informasi tentang kubur Yesus itu. 所以我们看呢，是约翰呢是怎样形容呢主耶稣的坟墓。 Yohanes mencatat detail-detail yang tidak terlalu diperhatikan oleh penulis Injil yang lain. 所以呢，约翰呢他很详细了这个记载呢
这个过程，而其他的门徒呢是没有这么详细的记载。 Dan di situ Yohanes menuliskan bahwa kain kafan itu tetap terletak di situ dan kain penutup kepala terlipat terpisah katanya. 这里说呢，他看见了细麻布还放在那里，又看见耶稣的裹头巾没有和细麻布放在一处。 Nah saudara, di slide berikutnya dikatakan begini, ada seorang penafsir ya terhadap teks ini mengatakan begini, 那么有一个解经家呢，他是这么的说， bahwa susunan kain kafan yang tetap berada di situ itu menunjukkan bahwa tubuh Yesus itu tidak diambil. 所以呢，主耶稣的裹头巾呢和细麻布呢这么整齐的放在一个地方呢，就是表明了主耶稣的尸体并没有被人偷去， Tapi justru menunjukkan bahwa tubuh Yesus itu melewati kain dalam kebangkitannya itu. 乃是主耶稣的尸体呢透过突破这个布呢，他就突破这个布。 Kalau maksudnya dicuri kan diambil semuanya, pasti tidak ada lagi kain juga di situ. 如果是真的他是被人偷走的尸体的话，那么肯定这些布也不在了。 Nah, dengan kondisi kain pembungkus itu masih rapi berada di tempatnya, 因为呢，他的这个主耶稣的裹头巾和丝麻布呢，还是这么整齐的放在那个地方， maka jelaslah ini bukan pencurian. 所以呢，这不是主耶稣的尸体，并不是被人偷了。 Ini adalah jejak kebangkitan dan kebangkitan itu menjadi sebuah fakta. 所以呢，这就是复活的这个痕迹，而且主耶稣的复活是一件事实。 Saudara, beberapa penafsir mengatakan dengan Yohanes menuliskan hal ini, 所以呢，很多解经家说呢，约翰呢这么的写， itu sungguh menunjukkan bahwa Yohanes ini sangat percaya, dia melihat dan percaya bahwa Yesus itu memang bangkit dan bukan dicuri orang. 所以呢，约翰呢，他真正的知道呢，主耶稣呢是复活了，并不是被人偷走了他的尸体。 Dan disinilah Yohanes ingin menegaskan bahwa sesungguhnya percaya kepada Yesus itu adalah persoalan bagaimana kamu beriman akan kebangkitannya. 所以呢，当我们看到我们基督教的信仰呢，这问题在于你到底呢对信主耶稣的这个信心到底有多大？ Sehingga dikatakan bahwa iman Kristen itu berdiri di atas fakta kebangkitan Kristus. 所以这里说呢，我们基督教的信仰呢，它是建立于这个基督的复活的事实， Di mana seharusnya tidak ada sedikit pun celah keraguan tentangnya. 因为在其中呢，没有一点的这个空间呢，让我们怀疑基督的复活。 Saudara, masalah orang Kristen sepanjang abad, sepanjang sejarah itu adalah soal ketidakpercayaan. Saudara. 所以呢，我们基督徒呢，历代以来呢，就是我们的心里呢，不相信基督的复活。 Kita itu gampang ngomong percaya di mulut. 我们很容易在口头说我们相信， Tapi dalam kenyataan sehari-hari banyak kali kita nggak percaya gitu. 但是在现实的生活当中呢，我们很多人呢都是不相信基督的复活。 Pada saat saudara begitu menderita, pada saat saudara begitu banyak punya masalah, 当你呢在痛苦当中，当你面对很多问题的时候， atau pada saat saudara begitu sakit dan menanggung dengan sangat keras sekali, 特别是在你在生病当中的时候，你觉得你是在承担你的痛苦的时候， bukankah sulit bagi kita untuk percaya kepada Tuhan, bukan? 对于我们呢，不是很难相信基督的复活吗？ Maka kita sering merasa takut gitu dalam hidup ini. 甚至呢，我们的心里感到很惧怕。 Sebenarnya takut itu kan ekspresi tidak percaya, saudara. 其实呢，这个惧怕的反应呢，就是因为我们不相信基督的复活， Saudara tidak percaya bahwa Tuhan akan tolong saudara. 因为你不相信呢，我们主耶稣会帮助你， Saudara tidak percaya bahwa Tuhan akan gendong saudara. 因为你不相信呢，主耶稣会拥抱你， Saudara tidak percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. 因为你不相信呢，我们的主不会离弃你。 Itu sebabnya kata-kata yang sering muncul di pikiran kita ketika kita mulai tidak percaya, 就是因为从我们脑海当中所浮现的，就是因为我们不相信主， kita akan bertanya apakah Tuhan itu dengar doa saya? Apakah Tuhan itu dengar doa saya? 我们的心里会说呢，主啊我们的主是否真的听我们的祷告？ Apakah Tuhan itu sayang atau mengasihi saya? 我们的主是否真正的爱我？ Saudara, bukankah pertanyaan-pertanyaan ini seolah menunjukkan bahwa kita itu tidak terlalu percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita? 就是我们会说出这样的话，就是说呢，我们的心里是不太相信我们的主复活， Bahkan lebih gawat lagi kita bisa bertanya, apakah Tuhan itu ada atau tidak? 甚至更糟糕的就是我们会说呢，是主耶稣是否真的存在，是真的有吗？
Saudara, di dalam peristiwa kebangkitan yang dicatat oleh Yohanes ini untuk menunjukkan betapa banyaknya orang tidak percaya sebenarnya kepada Tuhan. 所以呢，使徒约翰所记载的，就是说呢，其实呢，很多人呢是不相信主耶稣的复活。 Meskipun di mulutnya dia mengaku percaya. 虽然他在嘴里会说呢，我相信。 Maka ada seorang teolog bernama N.T. Wright itu mengatakan bahwa kebangkitan itu bukanlah kepercayaan tambahan yang diletakkan pada kekristenan. 所以呢，因为神学家说呢，我们基督教的信仰呢，并不是建立于呢这个我们只是sekali lagi. Tetapi melupakan itu fondasi dari kekristenan. 基督教的这个信仰呢，建立在于基督的复活的事情上。 Mungkin yang paling sulit dalam doktrin Kristen itu adalah percaya kepada kebangkitan. 就是呢，在基督教的信仰当中，最难的就是我们相信基督的复活。 Karena itu adalah sesuatu yang paling tidak masuk akal rasanya. 因为呢，这对我们看来是一件不合逻辑的事情。 Tetapi tanpa kebangkitan tidak akan ada Injil, saudara-saudara. 但是呢，就是主耶稣不复活呢，就没有了福音。 Tanpa kebangkitan tidak ada pengharapan. 如果没有这个复活，就没有盼望。 Tanpa kebangkitan tidak akan ada iman. 如果没有这个复活呢，就没有信心； Tanpa kebangkitan tidak akan ada keselamatan. 如果没有复活呢，就没有救恩。 Maka Paulus pernah mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, 所以使徒保罗说的是基督没有复活， maka sia-sialah kepercayaan kita. 那么我们所信的是徒然的。 Saudara, itu sebabnya sangat rugi sekali jika kita ini adalah orang Kristen 所以呢，就是呢，我们身为基督徒，实在是一个很大的损失。 tetapi hidupnya itu masih sama seperti dalam fase kematian dan bukan kebangkitan. 因为我们的生活还是存在主耶稣的死里面，而不是主耶稣的复活里。 Hidup kita masih terus dilingkupi dengan kesedihan, dengan rasa tidak berharga, dengan ketakutan dan tidak punya harapan. 因为我们的生活总是被呢这个惧怕感呢，很多的这个不幸所笼罩着， Sampai kita rasanya marah betul dengan hidup ini. 甚至呢，我们会为我们的生活感到很愤 Kita 怒， bahkan menyesali hari kelahiran kita. 甚至呢，我们会做我们的出生的日子而感到呢很后悔。 Dan terus menerus rasanya kepingin mati gitu. Karena gak kepingin hidup dan menyesali kehidupan yang saudara jalani. 因为呢，我们在后悔我的生活，一直呢，我们心中一直想死。 Saudara, rasa seperti ini itu menunjukkan bahwa kita gak percaya pada kebangkitan itu. 但是呢，我们有这样的想法，有这样的感受呢，就是因为我们不相信我们的基督已经复活了。 Dan itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan itu telah menyelesaikan semuanya bagi kita. 这就是我们，因为我们不相信呢，主耶稣已经成就了一切。 Saudara, kebangkitan Kristus memang tidak membuat saudara tidak sakit lagi sekarang di dunia ini. 这个基督的复活呢，并不是说呢，你这个生病了，让你的病即刻的得到痊愈。 Kebangkitan Kristus itu juga tidak membuat saudara jadi tidak punya masalah apa-apa sepanjang hidup. 所以呢，基督的复活呢，并不是说呢，在你的生活当中呢，就没有出现了问题。 Kita masih mengalami semua masalah itu selama kita hidup di dunia ini, saudara. 我们还活在这个世界上，我们还是面对种种的问题。 Tetapi mindset atau cara pikir kita memandang masalah itu menjadi berbeda gitu. 但是呢，我们的想法呢，我们对这件事的看法呢，有一个不一样的观点。 Karena di dalam hati kita itu selalu percaya bahwa Tuhan itu bangkit, Tuhan itu ada, Tuhan itu beserta dengan kita. 而是我们在心里不断的说，我们的基督已经复活了，我们的主已经与我们同在。 Jadi seberat apapun hidup yang dijalani itu kita tetap percaya gitu kepada Tuhan dan kita tidak ingin Dia meninggalkan kita atau kita meninggalkan Dia. 所以无论你的生活如何，你然坚信呢，我们的基督呢已经复活了，他必与我们同在，他从不离弃我们。 Saudara, kadang saya merasa bahwa sikap kita itu seperti Maria di dalam kubur itu. 弟兄姐妹们，很多时候感受到呢，我们的生活呢，就好像呢，这个在坟墓旁、在坟外的这个玛利亚一样。 Dia sedih karena dia tidak bisa menemukan tubuh Yesus kan? 因为他没有看见主耶稣的身体，他就很悲伤。 Dan dia tidak pernah menyadari bahwa Yesus itu sebenarnya sudah bangkit. 他完全没有意料到呢，主耶稣已经复活了。 Nah, kalau saudara perhatikan di slide berikutnya saya tuliskan begini, bahwa Maria ini dipanggil namanya oleh Yesus. 主耶稣呢呼叫玛利亚的名字。
Dan Tuhan katakan Maria katanya. 然后主耶稣说玛利亚。 Nah pada waktu Maria mendengar suara itu, dia tidak mengenali tubuh kebangkitan Kristus itu. 所以当玛利亚听见了主耶稣的呼叫，但是呢，她没有认出呢这是主耶稣的身体。 Bahkan dia berpikir bahwa yang dia lihat itu adalah tukang taman. 她以为呢这是守园的人在呼叫她。 Tapi pada waktu dia mendengar namanya dipanggil Maria katanya, 所以当她一听见呢主耶稣呼叫她玛利亚的时候， seketika itu juga dia bisa mengenali bahwa itu adalah gurunya. 她即刻的就能够认出来，这就是她的夫子。 Maka kemudian dia panggil nama gurunya itu dengan kata Rabuni katanya. 所以她就是叫她的这个夫子叫拉比。 Saudara, meskipun dia tidak bisa mengenali langsung wajahnya, tapi dia dengar suaranya dan dia kenal begitu. 虽然这个玛利亚呢不能够从这个认得出这是主耶稣，但是她从主耶稣的声音呢认得出呢他就是主耶稣。 Saudara, sebenarnya Yohanes ini ingin menjelaskan begini, bahwa meskipun kita itu tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak mengenal dia secara langsung, tapi sebenarnya kita itu kenal dia. 就是使徒约翰是说呢，虽然呢我们没有真正的看见主耶稣，我们的肉体没有跟主耶稣接触，但是呢，我们的主耶稣是认得我们的。 Nah itulah sebabnya mengapa dikatakan oleh Agustinus pada waktu dia membahas teks ini, 所以呢，这就是呢，奥古斯丁呢，当他在解释这一段经文的时候，他是这么的说。 dia mengatakan bahwa percakapan antara Yesus dan Maria itu 他说呢，主耶稣呢跟玛利亚的这个对话， menunjukkan bahwa Allah itu bahkan lebih dekat daripada diri kita sendiri kepada diri kita. 他说上帝呢比我呢更亲近我自己。 Maka dikatakan oleh Agustinus, Allah itu lebih dekat denganku daripada aku dengan diriku sendiri. 所以奥古斯丁说呢，上帝以我亲近，远过于我自己亲近自己。 Saudara, tidak sedikit kita mendengar orang mengatakan, anak-anak muda atau siapapun gitu ya pernah mengatakan, aku benci sama diriku sendiri gitu kan. 我们都是有时候也听见呢，年轻人就是这么的说，我实在是恨我自己。 Dan kemudian dengan mudah sekali kita bisa mengatakan bahwa aku ini bukan siapa-siapa, aku tidak berharga, aku tidak punya apa-apa misalnya. 很多时候我们就容易听见他们说呢，我呢算不得是什么呢，我也不是什么伟大的人物，我只是一个微小的人物。 Saudara, kalau Anda saja bisa dalam kondisi membenci diri saudara sendiri, 如果呢你是处于呢你恨自己的情况之下， Tuhan tidak pernah melakukan itu kepada saudara. 但是呢我们主耶稣不曾这样的对待你， Dan dia tetap memanggil nama kita by name, dengan nama kita sendiri. 而且呢他会叫做我们的名字， Tidak peduli siapa kita, 不在意你是谁， tidak peduli sehancur apa masa lalu kita, 不在意你过去的生活是多么的粉碎， tidak peduli semenderita dan sesakit apa kita. 也不在意呢是在生什么疾病，你在 Saudara, 什么苦难当中。弟 Kalau 兄姐妹们， kalau saudara mengatakan bahwa saya ini bukan siapa-siapa, 如果你说呢，我算不得什么，我不是什么大人物， dan kita ini hanya satu dari sekian miliar orang di dunia, mana mungkin Tuhan kenal saya? 我这是呢在千万人当中的其中一个，那么怎么可能呢？我的主呢会关心我呢？ Saudara, Anda salah sama sekali. 弟兄姐妹们，你错了。 Karena sesungguhnya ketika Allah, Yesus memanggil Maria dengan namanya, 当主耶稣称呼当主耶稣称呼玛利亚的名字的时候， sesungguhnya Yohanes sedang menunjukkan kepada semua orang di dunia ini bahwa dia juga mengenal kita by name. 所以呢，这个约翰是说呢，主耶稣呢实在呢是知道我们每一个人的名字。 Saudara, betapa berharganya kita itu di mata Tuhan. 弟兄姐妹们，我们在上帝的眼中是何等的宝贵。 Jika Tuhan begitu menghargai saudara dan mengasihi saudara, mengapa saudara menjadi orang yang benci dengan diri sendiri, marah dengan diri sendiri, marah dengan Tuhan gitu. 如果呢，我们的主是这么的爱我们，这么的珍惜我们，为什么我们会恨自己呢？我们怎么会骂主呢？ Nah itulah sebabnya pada waktu Maria mendengar suara Tuhan dan 所以当 dia 玛利亚听见主在呼叫她名字的时候， dan dia bisa mengenali bahwa itu gurunya, 所以她就认得出呢，这是她的夫子。 maka seketika itu juga terjadi perubahan pada diri Maria. 就在那一瞬之间呢，玛利亚的生命就改变了。 Lalu Yesus berkata kepada Maria, 主耶稣对玛利亚说 dan dia katakan, janganlah engkau memegang aku terus, 你不要摸我， pergilah.
去， Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku naik kepada Bapakku dan Bapamu. 我要往我父那里去，也是你的父。 Saudara, perkataan Yesus ini menjadi sangat penting dari kelanjutan peristiwa kebangkitan itu. 弟兄姐妹们，主耶稣说的这一段话呢，跟主耶稣的这个复活呢是有联系的。 Masalah berikutnya, saudara, selain tidak percaya yang seringkali ada di dalam diri kita, 所以呢，很多时候呢，在我们的心里面存着这个不相信， adalah tidak ingin berubah, itu masalah berikutnya. 因为呢是我们不愿意改变。 Tapi kebangkitan Tuhan itu menuntut percaya dan perubahan dalam hidup kita. 但是基督的复活使我们那个改变时， Jadi bagaimana mungkin kita itu selalu merasa bahwa orang yang harus ngerti kita dan kita tidak mau berubah. Orang yang harus memahami kita dan kita nggak mau berubah. 很多时候我们说呢，那个人本来是想理解我的，为什么呢？我不会改变。 Kita sering bilang bahwa aku ya orangnya kayak gini, aku nggak mau berubah gitu. 很多时候我们就说，我就是这样的人啦，我不愿意改变。 Kalau kamu mau ya kamu yang harus terima saya begitu. 如果你愿意的话，那么是你自己愿意接纳我。 Bukan saya yang harus berubah. 并不是我要改，并不是需要我自己来改变。 Saudara, tanda kebangkitan yang kedua itu adalah perubahan. 所以呢，复活的第二个这个象征就是改变， Dan kita diubahkan sama seperti Kristus. 就是我们被改变呢，好像基督一样。 Nah, setelah perubahan itu terjadi pada diri Maria, barulah Tuhan suruh dia pergi. 所以当这个玛利亚的生命呢有这个改变的时候，主才吩咐她去。 Saudara, kenapa banyak misi Kristen itu gagal? 为什么呢？在我们基督教的宣教当中，很多都是失败的呢？ Karena memang orang-orang Kristennya tidak mengalami perubahan yang sejati di dalam Kristus. 因为呢，我们基督徒呢没有在基督里真正的建立了这个改变， Sehingga jangankan memikirkan misi Tuhan dijalankan di dunia ini. 所以不要说呢，在这个世界上，我们要自行宣教的使命， Seluruh konsentrasi kehidupannya itu hanya ditujukan pada dirinya sendiri. 因为我们的整个的中心呢，只是关于我们自己， Bagaimana bisa memikirkan orang lain 我们怎么可能会想到别人呢？ kalau seluruh konsentrasi kita, fokus kita hanya diri kita 因 sendiri? 为我们的人生呢，只是专注于我们自己。 Saudara, kubur kosong itu ya 弟兄姐妹们，这个空的坟墓， mengubah segalanya. 改变了一切。 Yesus tidak mati sebagai korban tragedi, itu kita harus ingat. 我们必须要记得，主耶稣的死呢，并不是一场的悲剧， Ia bangkit sebagai raja kehidupan. 他的复活呢，是成为了这个生命之主、生命的王。 Dan kita harus ingat bahwa yang tragis itu bukanlah Yesus. 所以我们应该记得，这个悲剧呢，并不是主耶稣， Yang tragis itu adalah kita. 所以这个悲剧就是我们自己。 Selama kita tidak percaya kepada Tuhan 当我们不相信主耶稣， dan hidup kita selalu dipenuhi dengan ketakutan 我们的生活充满着惧怕， dan kita tidak mau berubah seperti apa yang Tuhan mau, 因为呢，我们不愿意像照主所说的，我们愿意去改变。 maka makin tragislah kita, saudara-saudara. 所以呢，悲剧的就是我们自己。 Makin tidak bisa merasakan bahwa Tuhan itu memegang tangan saudara. 所以你完全没有感受到主呢正在牵着你的手。 Saudara, mari kita belajar ya. 弟兄姐妹们，我们一起来学习。 Dari firman Tuhan ini sebenarnya Tuhan sudah memberikan kesempatan banyak sekali loh kepada kita. 从神的话语当中，我们看到主对我们每一个人都赐下了这个美好的机会。 Untuk meyakini bahwa kebangkitannya itu ajaib. 所以呢，让我们深信呢，主耶稣的复活是一个奇妙的事情。 Kebangkitannya itu memberikan harapan kepadamu dan menghilangkan ketakutanmu. 这个复活呢，给我们带了盼望，除去了我们一切的惧怕。 Dan kebangkitan itu mengubahkanmu dan kau bisa bermisi bagi dunia ini. 这个复活呢，已经改变了你，好让你能够在这个世界上成为一个去宣教的人。 Bukankah kita harus menjadi orang yang mengalami kebangkitan itu, saudara? 弟兄姐妹们，不是我们自己个人呢，必须要经历到这个复活吗？ Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghayati tentang kebangkitan Kristus dan kita mengalami perubahan itu. 但愿我们每一个人能够明白呢，基督的复活，以致我们每一个人都能够经历到基督的复活。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami sungguh percaya bahwa kebangkitan Tuhan itu terjadi. 主啊，我们真的相信你是真正的复活了。 Dan kebangkitan Tuhan itu menghapuskan tragedi dalam kehidupan kami. 而基督的复活呢，除去了我们生命中的一切悲剧。 Dan kebangkitanmu yang penuh kuasa itu bahkan memampukan kami untuk percaya.
主啊，你的复活呢，是给我们的能力，让我们能够得以去相信。 bahwa apapun dalam kehidupan ini yang kami temukan meskipun sulit, 虽然呢，在生活当中呢，我们会面对这个困难， itu tidak akan lepas dan tidak akan luput dari kuasa kebangkitan Tuhan. 但是一切都是在你的掌控当中，你未曾离弃我们。 Tuhan ajari jemaat di tempat ini untuk sungguh percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. 主啊，求主你帮助我们教会的每个弟兄姐妹们，无论发生了任何的事情，我们仍然坚持相信你。 Sehingga kesulitan, kesusahan dan kesakitan hidup tidak akan bisa menggoyahkan iman mereka kepada Tuhan. 一在我们生道当中所面对的一切困难、一切的疾病，都不会动摇我们对主你的信心。 Dan setiap saat, setiap waktu, setiap jemaat ini merasa bahwa Tuhan memanggil nama mereka. 主啊，让我们弟兄姐妹们在每时刻都能够经历到、听到你正在呼唤我们每一个人的名字。 Karena setiap pribadi yang ada di tempat ini adalah berharga di mata Tuhan. 因为我们在座的每一个弟兄姐妹，在你眼中都是宝贵的。 Terima kasih untuk firman-Mu, Bapa. 主啊，为着你赐下的话语，向你献上我们的感恩。 Dan dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. Amen